Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Kejadian 3 ayat 9 hingga 11. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jawabnya, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku menjadi takut kerana aku dalam keadaan telanjang. Jadi aku pun bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahawa kamu bertelanjang? Adakah kamu makan buah daripada pokok yang telah kularang kamu memakan buahnya?" 샬롬 성가대 찬양과 니시 오케트라 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mamin dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-74. Dalam khotbah yang lalu, anda melihat bagaimana Adam dan Hawa bersembunyi ketika entiti terbahagi daripada Tuhan Bapa datang ke Taman Eden. Dahulu mereka menyambut kehadiran Tuhan dengan sukacita. Namun begitu selepas mereka makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, mereka bersembunyi daripada hadirat Tuhan. Sekarang marilah kita meneliti Kejadian 3 ayat 9. Ayat itu menyatakan, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, 'Di manakah engkau?' Tuhan Bapa mencari Adam. Tuhan adalah yang maha mengetahui dan maha kuasa. Adakah dia mencari Adam kerana dia tidak tahu di mana Adam berada? Sama sekali tidak. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu bahawa Adam dan Hawa telah makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, dan bahawa mereka bersembunyi. Namun begitu Tuhan tetap mencari Adam kerana dia mahu mendengar pengakuan daripada Adam sendiri secara langsung. Tuhan mahu Adam datang ke hadapannya dan mengaku segalanya dengan jujur. Tuhan Bapa memberikan peluang kepada Adam untuk bertaubat. Dia ingin mendengar daripada mulut Adam sendiri mengapa Adam melakukan dosa itu. Tuhan Bapa mengetahui segala sesuatu yang tepat. Oleh itu, dia tidak perlu bertanya kepada Adam. Tuhan boleh saja berfirman kepada Adam dan Hawa, "Oleh sebab kamu telah berdosa, kamu akan dihukum," dan menjatuhkan penghakiman pada saat itu juga. Namun begitu, dia tidak berbuat demikian. Sebaliknya, dia mencari Adam terlebih dahulu kerana dia ingin memberikan peluang kepada Adam untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perkara yang perlu anda ingat daripada ayat firman pada malam ini ialah hakikat bahawa Tuhanlah yang terlebih dahulu mencari Adam. Secara umum, manusia tidak mahu berjumpa dengan orang yang telah mengkhianati atau melukai mereka. Apabila anda bertemu dengan pengkhianat itu, anda akan mengingat rasa sakit yang pernah anda alami kerana orang itu. Anda malah mungkin merasa marah. Lebih-lebih lagi jika orang mengkhianati anda itu ialah seseorang yang anda kasihi dan percaya. Kebanyakan orang akan merasa jijik terhadap orang sebegitu dan membencinya dengan marah. Oleh itu, jarang sekali seseorang yang dikhianati akan mencari orang mengkhianatinya untuk mendengar penjelasannya. Namun begitu, Tuhan Pencipta, Bapa kita, mencari Adam terlebih dahulu. Sejak awal lagi, Tuhan Bapa telah memberikan kasih yang besar kepada Adam. Adam tidak kekurangan apa-apa. Tuhan memberinya autoriti yang tertinggi yang dapat dinikmati oleh ciptaan. Adam menikmati semua ini untuk masa yang tidak terhitung lamanya. Tetapi akhirnya dia tergoda oleh syaitan, lalu mengkhianati Tuhan. Meskipun Adam berbuat demikian, Tuhan tetap mencari dia. Kita dapat melihat betapa pengasih dan penuh rahmat Tuhan Bapa kita. Pada saat ini juga, kita dapat merasakan sisi kemanusiaan Tuhan Bapa. Jika Tuhan menunjukkan sisi keilahiannya yang kuat pada ketika itu, dia pasti menghukum Adam dan Hawa dengan serta-merta. Hal ini dapat terjadi kerana Tuhan memerintah segala sesuatu dengan keadilan dan dia satu-satunya hakim.
하나님은 공의 Namun 가운데 begitu pada 만물을 saat itu 통치하시는 Tuhan mencari 분이요 Adam 유일한 bukan 재판장이시기 bukan 때문입니다. kerana belas kasihan 그런데 지금 하나님께서는 kepada Adam 자애로운 sebagai Bapa yang 아버지로서 maha 긍휼을 berpengasihan. 베풀기 위해 아담을 찾아오셨다는 사실입니다. 성도님들, Saudara dan 특히 saudari yang saya kasih, 일꾼들과 주의 종님들, terutama para pelayan dan 여러분을 pendeta, 어렵게 하거나 pada mereka Anda 반대하는 memperlakukan 사람을 orang 과연 menyusahkan 어떤 Anda atau 마음으로 menentang Anda, 대하시는지요? adakah Anda cuba menilai siapa yang benar dan siapa yang salah terlebih dahulu? 않습니다. Adakah Anda 저는 menghakimi dan 하나님의 menghukum orang 말씀을 itu 알 berdasarkan 만한 ukuran 사람인데 keadilan sambil 어떻게 berkata, 저런 죄를 범할 수 bagaimana orang 있는가 itu 하며 yang sepatutnya tahu 공의의 firman 잣대로 Tuhan 판단, boleh melakukan dosa 정죄하지는 sebegitu? 않았는지요? 아니면 Atau 도저히 walaupun 이해할 Anda 수 tidak 없는 memahami orang itu, 상대라도 Anda 선으로 akan 그리고 cuba 상대의 입장에서 untuk memahami 한번 mereka dari sudut 이해해 pandang 보려고 mereka? 하시는지요? Saya berharap Anda juga dapat merasakan 아담이 kesedihan 범죄한 yang 후 dirasai oleh 아버지 Tuhan Bapa 하나님께서 ketika dia 그를 mencari 찾아 Adam 오셨을 selepas Adam 때의 berdosa. 그 안타까운 Jika Anda 심정을 mempunyai hati 여러분도 seperti 품을 itu, 수 Anda akan 있기를 mampu menerima 바랍니다. mana-mana jiwa dengan 바로 kasih. 그 Tidak 심정을 kira sebesar 가진다면 manapun dosa yang telah 어떤 dilakukan oleh 죄를 mereka. 지은 영혼이라도 사랑으로 Tuhan Yesus 품을 juga 수 mempunyai hati yang sama 있습니다. seperti Tuhan Bapa. 우리 주 Dia tidak 예수님도 mematahkan rumput 이러한 mensiang yang 아버지의 terkulai 마음을 그대로 dan tidak memadamkan 가지고 sumbu yang malam. 계셨지요. 상한 Dia 가지와 menyerahkan 같은 segalanya 영혼들도 dengan 꺾지 sepenuhnya 않으시고 kepada Tuhan Bapa 꺼져가는 yang menghakimi 심지와 같은 hanya dengan 영혼들도 keadilan dan 끄지 kasih. 않으셨습니다. 오직 공의와 사랑으로 Saya sendiri telah 심판하시는 memperlakukan 아버지 jiwa-jiwa 하나님께 dengan hati 온전히 Tuhan Bapa dan Tuhan 맡기셨습니다. Yesus. 저도 이러한 Sejak saya 아버지의 memulakan 마음, gereja 주님의 ini, 마음으로 saya telah bertemu dengan 영혼들을 pelbagai jenis 대해왔습니다. orang. 교회를 Ada yang 개척하여 mengkhianati 다양한 dan 사람들을 meninggalkan kasih 접보았지요. serta kepercayaan. 신뢰와 사랑을 Ada yang 저버리고 berulang kali 배신한 bertaubat, 사람, 회개하고 tetapi kembali 범죄하기를 melakukan dosa. 숱하게 반복하는 사람, Dan ada juga yang membawa 사심을 kesusahan 쫓아 besar 악을 kepada 행함으로 gereja 교회에 kerana 큰 melakukan 어려움을 kejahatan demi 가져온 kepentingan diri 사람들, sendiri. 또로 성도 간에 성도를 Saya juga 힘들게 telah 하는 melihat banyak orang yang 내 menyusahkan saudara 믿음의 영들을 seiman. 힘들게 하는 사람들도 많이 Walaupun kesalahan 보았습니다. seseorang itu jelas kelihatan, 아무리 saya tidak 범죄 pernah 사실이 menghakimi atau 분명한 menghukum mereka 사람이라도 dengan sesuka 저는 hati. 그들을 임의로 Saya 판단 pastikan bahawa 정죄하지 mereka 않았습니다. diberikan 반드시 peluang untuk 본인에게 mempertahankan 직접 diri 변론할 dan 기회를 menjelaskan 주었고 keadaan mereka. 상대의 입장에 대해서 생각해 Tanpa 주었지요. menyalahkan mereka, 저가 왜 saya berusaha 그랬을까? untuk memahami 하다는 mereka 마음이 아니라 dengan 왜 bertanya, 그럴 수밖에 mengapakah mereka perlu 없었을까 berbuat 하며 begitu? 어찌하든 상대를 Saya berusaha 이해하려 untuk mengampuni 했고 mereka, 어찌하든 tidak kira 상대를 apa-apapun, 용서하려 했고 dan mencari 어찌하든 jalan untuk 상대를 menyelamatkan 죽이려고 mereka. 하는 게 아니라 Saya tidak 살리려고 memaksa mereka 해왔습니다. untuk bertaubat kerana 그들이 두려움 ketakutan. 가운데 억지로 Sebaliknya, saya membimbing 회개하기보다는 mereka supaya 중심에서 menghindari kesalahan 잘못을 mereka 깨닫고 dan 스스로 bertaubat dengan 회개할 수 sepenuh hati. 있도록 이끌었지요. Saya juga 그리고 berdoa 그들을 untuk 위해 mereka dengan 간절히 sungguh-sungguh. 기도했습니다. Saya merayu Tuhan Bapa 아버지께서 agar 그들을 여기시고 mengasihani mereka dan 회개의 mengurniakan 영을 kepada mereka roh 내려주시라고 pertaubatan 간구했지요. sehingga mereka diampuni. Saya turut menanggung beban dosa itu bersama mereka dan saya berusaha dengan segala cara untuk memberi mereka kekuatan. Saya cuba memandang mata mereka dengan lebih kerap dan menjabat tangan mereka dengan lebih erat. Akhirnya saya melihat banyak jiwa merasakan kasih Tuhan Bapa dalam hati mereka, bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Saya tidak pernah membenci walaupun orang yang telah menyakiti saya dan meninggalkan saya. Saya berasa sedih kerana mereka sedang menuju jalan kematian dan saya menunggu dengan sabar sehingga mereka dapat bertaubat seiring peredaran masa. Oleh itu saya sentiasa berusaha agar mereka dapat kembali. Saya tidak pernah menyebut nama mereka dan saya tidak pernah memberitahu anda siapa yang mengkhianati, bagaimana mereka berbuat dosa atau bagaimana mereka melakukannya. Mereka mungkin telah menipu para jemaat, tetapi saya tidak berani menutup pintu bagi mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Tuhan. Saya juga perlu memikirkan keluarga mereka. Tuhan Bapa mahu semua orang diselamatkan. Dia berharap agar orang berdosa berpaling daripada jalan kematian dan kembali kepada keselamatan serta hidup yang kekal. Saya berharap anda juga akan memperlakukan keluarga anda dan orang lain dengan hati Tuhan Bapa seperti ini. Tambahan pula, mereka ialah keluarga saya. Jadi keluarga manakah yang tidak dapat saling memahami? Adakah sesuatu yang tidak dapat difahami antara suami dan isteri, antara ibu dan bapa dan anak, atau antara adik-beradik?
Saudara dan saudari yang saya kasihi, Tuhan Bapa tidak datang ke Taman Eden untuk memarahi Adam. Dia datang untuk menunjukkan belas kasihannya sebagai Bapa yang penuh kasih dan perhatian. Tanpa menyadari bahawa Tuhan Bapa mempunyai hati yang sedemikian, Adam berterusan menggunakan pemikiran badaninya. Dalam Kejadian 3 ayat 10, Adam berkata kepada Tuhan yang mencarinya, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku menjadi takut kerana aku dalam keadaan telanjang. Jadi aku bersembunyi." Di sini kita dapat melihat betapa pemikiran badani telah menguasai Adam. Sebelum Adam makan daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, dia hanya mempunyai pemikiran rohani. Pada waktu itu, apabila Tuhan memanggilnya, hanya pemikiran rohani yang timbul dalam fikirannya berserta kasih terhadap Tuhan. Namun begitu selepas makan buah daripada pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, dia mula berasa takut dan pemikiran, "Aku harus bersembunyi." Ada peribahasa yang menyatakan orang bersalah menyangka semua orang membicarakannya. Maksudnya orang berbuat dosa secara semula jadi akan merasa gelisah dan cemas dalam hatinya. Selepas Adam berbuat dosa, dia menjadi resah dan takut apabila memikirkan saat Tuhan akan bertanya tentang hal itu. Pemikiran badani cenderung muncul lebih awal dalam diri orang berbuat dosa. Pemikiran badani itu diikuti oleh keresahan, kegelisahan, dan ketakutan. Apabila orang tidak membuang pemikiran badani dalam keadaan ini, sukar bagi mereka untuk berpaling daripada jalan orang yang berdosa. Hal ini kerana pemikiran badani akan melahirkan dosa yang lain. Syaitan berterusan memimpin manusia kepada pemikiran yang tidak benar, kejahatan dan hal-hal yang jahat. Orang yang telah berbuat dosa mungkin akan berbohong atau menipu orang lain untuk mengelakkan diri. Hal ini akhirnya boleh membawa kepada akibat yang tidak dapat dipulihkan. Roma 8 ayat 6 menyatakan, "Fikiran yang dikuasai oleh sifat tabi yang berdosa adalah kematian, tapi fikiran yang dikuasai oleh roh adalah kehidupan dan kesejahteraan." Fikiran yang dikuasai oleh sifat tabi membawa kematian. Sekalipun pemikiran badani muncul, anda mesti memutuskan rantai itu supaya ia tidak terus berkembang. Betapa bahagianya anda jika dapat menjalani kehidupan iman tanpa pemikiran badani. Anda akan dapat mendengar suara dan bimbingan Roh Kudus dengan jelas. Apabila anda bebas daripada rantai pemikiran badani, anda akan dapat dipimpin oleh Roh Kudus. Anda tidak dapat mendengar suara Roh Kudus kerana anda berfikir menurut cara badani. Anda tidak dapat mendengar suara Roh Kudus kerana dihalang oleh pemikiran badani anda. Anda mula berkira-kira dan berfikir terlebih dahulu. Jadi anda perlu memutuskan kitaran itu. Anda mesti menukarkannya kepada fikiran roh. Firman menyatakan bahawa fikiran tertumpu kepada roh membawa kehidupan dan kesejahteraan. Fikiran roh sendiri merupakan kehidupan dan kesejahteraan, yakni kesejahteraan yang bebas daripada kebimbangan dan kekhawatiran. Oleh itu, bagaimana kita dapat memutuskan rantai pemikiran badani dan menggantikannya dengan pemikiran rohani? Betapa indahnya jika kita dapat menukarnya kepada pemikiran rohani pada bila-bila masa. Namun begitu, semakin anda cuba melupakan pemikiran badani, semakin ia datang kembali ke dalam fikiran anda. Mengapakah hal ini sering terjadi kepada anda? Adakah anda sedang bergelut melawan pemikiran-pemikiran yang berterusan muncul dalam fikiran anda? Inilah jalan penyelesaiannya. Anda hanya perlu menukar perasaan anda ketika pemikiran badani itu datang ke fikiran anda. Pemikiran badani disertakan bersama perasaan dan kemudian ia muncul semula melalui kerja jiwa. Dengan kata lain, pengetahuan yang tidak benar masuk bersama perasaan dan kemudian keluar kembali melalui fungsi jiwa. Pengetahuan yang masuk tanpa sebarang perasaan mudah hilang dari ingatan anda dan sukar diingat semula dalam pemikiran.
기억 속에서 Kembali 실제 kepada topik 사라져 utama. 버리기에 생각으로 잘 떠오르지 Ketika Adam sedar 않습니다. bahawa dia telah berdosa, 아담의 경우 자신이 dia 범죄를 merasa, 했음을 aku 인식하자 takut kepada 하나님이 Tuhan. 두렵다는 Dia 느낌이 juga 들었죠. teringat akan firman 그렇죠. yang menyatakan bahawa jika dia 또 makan buah 선악과를 daripada 따먹으면 pokok 정령 itu, 죽으리란 dia 말씀도 pasti 있죠. mati. 그래서 Itulah sebabnya 하나님께서 Adam bersembunyi 찾으셨을 때 bersama Hawa 숨어야겠다 ketika Tuhan 생각하고 mencarinya. 하와와 함께 Jika 숨었습니다. Adam telah 만일 menyingkirkan 이때 perasaan bahawa 아담이 Tuhan 하나님이 menakutkan, 두렵다는 느낌을 tindakannya pasti 떨쳐버렸다면 이후 berbeza. 행동도 달라졌을 것입니다. Jika Adam berasa bahawa Tuhan ialah Bapa yang Maha Kasih, ketika dia 자신을 mendengar suara 찾으시는 Tuhan 하나님의 음성을 mencarinya, 들었을 때에 dia tidak akan takut kepada 사랑의 Tuhan dan tidak akan 아버지시다라고 bersembunyi. 느꼈다면 Walaupun dia merasa 두려워서 malu dan 숨지는 menyesal, 않았을 dia 것입니다. tetap akan berdiri di hadapan 민망하고 Tuhan. 죄송할지언정 1 아버지 앞에 Yohanes 나가지요. 4 ayat 18 요한일서 4장 menyatakan, 18절에 사랑 안에 dalam 두려움이 kasih 없고 tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan segala rasa takut kerana ketakutan ada kaitan dengan hukuman. Dengan demikian, orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Jika anda benar-benar mengasihi Tuhan, anda tidak akan takut. Kita melihat bahawa Ayub juga berasa takut, dan ketakutan itu akhirnya menimpanya. Jika anda benar-benar mengasihi Tuhan, anda tidak akan takut. Adakah saya takut kepada Tuhan? Tidak. Saya tidak pernah takut kepadanya. Tidak pernah. Mengapa? Kerana sejak saya menjadi orang percaya baru, saya hidup menurut firman-Nya. Namun begitu, jika anda mengatakan bahawa anda tidak hidup menurut firman Tuhan, tentu saja anda akan merasa takut kerana anda tahu ada penghakiman dan neraka. Seperti yang tertulis, orang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Jika anda benar-benar mengasihi Tuhan, anda akan menuruti semua perintahnya dan hidup dalam cahaya tanpa rasa takut. Seperti yang telah disebutkan, Adam seharusnya mengingat kasih Bapa yang telah berkongsi kasih dengannya selama masa yang tidak terhitung lamanya, dan dia seharusnya berpegang teguh pada kasih itu. 이 말씀처럼 아담은 수많은 세월 자신에게 베풀어 주신 아버지의 사랑을 기억하며 Namun begitu, Adam tidak pernah mengalami relativity, sehingga dia tidak dapat merasakan kasih Bapa dengan segenap hatinya. Dia telah dikasihi sejak awal, sehingga dia tidak menyadari betapa berharganya kasih itu. 그것이 그렇게 값진 줄을 몰랐습니다. Syukur atas kasih Tuhan yang agung, kita menerima rahmat keselamatan ketika kita sepatutnya menuju kematian. Tuhan membiarkan anak tunggalnya Yesus menanggung hukuman kematian bagi pihak kita. Kasih ini harus anda pahamkan dengan mendalam dalam hati anda. Jangan biarkan firman Tuhan berlalu dengan begitu sahaja. Ketika anda mendengar firman seperti ini, cubalah rasakan kasih Tuhan. Kasih apakah ini sehingga Tuhan memberikan anaknya tunggal untuk kita? Kita mesti merasakan kasih dan pengorbanan yang membuatkan Yesus sanggup meninggalkan segala kemuliaan di syurga, datang ke dunia ini, menanggung siksaan dan ejekan daripada ciptaannya sendiri, serta memikul salib. Kita merasakan bahawa penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus ialah bukti kasih-Nya kepada kita. Jika anda benar-benar merasakannya, walau sekeras manapun hati anda tidak akan mengkhianati Tuhan Yesus atau Tuhan. Anda tidak akan melakukan sesuatu yang seolah-olah menyalibkan Yesus sekali lagi. Haiwan bahkan tahu membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Apatah lagi kita manusia. Kadang-kala terdapat kisah-kisah menyentuh hati yang berlaku di zoo. Ada satu kisah tentang seekor singa yang menyelamatkan seekor harimau daripada bahaya, dan kedua-duanya menjadi akrab dan melahirkan anak. Meskipun singa dan harimau ialah dua spesies yang berbeza dan biasanya tidak dapat berkawan, salah seekor daripada Hawa ini telah membantu yang lain. Saya tidak begitu ingat dengan tepat, tapi kisah itu benar-benar berlaku dan telah disiarkan sebagai dokumentari.
Haiwan buas seperti 좀 itu 그렇게 전혀 bahkan tidak 다른 melupakan 그런 pihak 동물사자 menolongnya, 호랑이에도 자기를 malah 구해줬다는 akhirnya 그또 menjadi 하나 pasangan seumur hidup 평생을 dan 동반자가 berkembang biak. 되고 또 결혼까지 하고 새끼까지 낳아서 이렇게 하는 걸 Banyak 봐요. haiwan lain juga tahu 저는 membalas 그런 거 budi 많이 seperti 봤거든요. itu. 개도 봤고 개도 Seekor 저 anjing 구해줬을 때 jindo yang saya pelihara pernah 다쳐서 hilang di 와서 전에 hutan 말씀드린 dan 다쳐와서 피 kembali 쫙 selepas 16 흘려가지고 막 hari dalam keadaan 싸매주고 kurus 치료해주고 kering, tinggal 기도해주고 tukur 단물 lik dan 발라주고 해서 tulang. 금붕어 Anjing ini 봐서 그냥 terperangkap 먹이고 dalam cerat yang 해가지고 dipasang oleh 뼈만 안 orang. 상한 거. Tak entah bagaimana 그때 anjing 한 itu berjaya 6일인가 melepaskan diri, 굶었으니까요. 눈밭에서 tetapi seluruh badannya lebam dan 사람이 luka 해놓은 teruk. 거기 덫에 취해가지고 Setelah menanggung kesusahan selama 16 그러다 hari 어떻게 tanpa makan, 풀었는지는 몰라요. akhirnya anjing itu 온통을 kembali ke 막 rumah saya. 찢어져가지고 살 깊이 박혀가지고 막 피가 낭자해가지고 한 Pusat doa 16일인가 saya. 굶었으니까 뼈가 가죽 망상해가지고 그래도 집이라고 찾아왔어요. 산 그 봉대기서 저기 이제 갈릴리 기도처럼. 그래서 참 따뜻하게 해서 해주고 그리고 금붕어 Saya menjaga 몇 마리 anjing 모아서 itu 먹이고. dengan baik. 그랬더니 그 은혜를 걔가 알고 그대로는 Malah memberinya makan ikan bakar. Sebenarnya anjing itu tidak begitu manja dengan manusia. Suka berkeliaran sendirian di luar dan pulang lewat malam. Namun begitu selepas kejadian itu, anjing itu tidak lagi keluar jauh dan mula menyukai dan mengikuti orang. 아들은 아니지만 하여튼 그렇게 효를 했는데요 사람에게 그 감사를 잊지 Anda 않고. tahu kisah burung merpati, bukan? 전에 또 비둘기도 말씀해줬죠. Suatu hari seekor 떨어져가지고 merpati 다리 jatuh di 다쳐서 hadapan rumah 날지 saya 못하는 dengan kaki yang 비둘기를 cedera. 이렇게 싸매주고 그러니까 꼭 그 Saya membalut 홍보와 kakinya, 너구의 merawat 그 dan memberinya makan. Sejak hari itu burung itu datang ke rumah saya setiap pagi untuk bermain dan pulang ke sarangnya pada petang hari. 아주 항상 날아갔다가 아침 되면 오고 저녁 되면 또 자기 집 갔다가 Merpati itu selalu bermain di halaman depan rumah saya. Hingga ke akhir hayatnya, merpati itu tetap datang setiap pagi dan kemudian pulang. Merpati itu juga membawa burung-burung lain untuk bermain bersama-sama. 안 나타나더라고요. 근데 비둘기는 죽을 때까지 Malangnya merpati itu mati digigit oleh anjing gembala Jerman 새벽에만 di seberang 날아와서 jalan. 마당에서 놀고 또 해질 때면 자기 집으로 돌아가고 그렇게 하는 걸 봤습니다. Burung, 안타깝게도 anjing dan 그냥 harimau 그 bahkan 텃밭 tahu 밑에 묶여있는 dan membalas 텃밭 budi. 앞에 그냥 걔가 그렇게 무서운 줄 모르고 그 앞에서 Mengapakah 잠그고 manusia 그러다가 tidak tahu 텃밭 tentang 앞에 rahmat? 몰려서 죽었습니다마는 그런 새도 그런 개도 호랑이도 사람의 은혜를 알아요. 근데 사람이 어떻게 은혜를 모를까? 하나님의 Rahmat 은혜, daripada Tuhan, 주님의 은혜. rahmat daripada Tuhan Yesus, 독생자까지 kasih dan rahmat Tuhan yang memberikan 감옥죄를 anak yang 주신 tunggal 하나님의 sebagai 그 korban 사랑의 pendamaian untuk 우리 dosa 주님 kita. 그렇게 만왕의 참 왕 만주의 주로서요. 하늘 그 모든 영광을 버리시고 Yesus yang 우리를 meninggalkan 위해서 segala 이 땅에 kemuliaan 오셔서 syurga datang ke 그렇게 dunia ini 고난의 demi 길을 kita. 가시고 십자가를 Berjalan di jalan 몸에 penderitaan, 가시관 쓰시고 손발에 disalibkan, 못 박히시고 diletakkan 그 mahkota 창을 duri 찔러 pada 다 kepalanya, 쏘시고 채찍에 dipakukan 맞아 pada 손을 tangan dan kakinya, 그런 ditikam pada rusuk hingga keluar 희생으로 air 우리 dan 죄를 darah, 고소해 주셨는데 serta disebab hingga 어떻게 dagingnya koyak. 배신이 나오냐 이 말이에요. Dia telah menebus dosa kita dengan pengorbanan yang begitu besar. 어떻게 Bagaimanakah 그만 mungkin 죄들을 manusia 죄가 sanggup 되냐면 mengkhianati 어찌하든 Yesus yang sedemikian? 실족해 버리고 Bagaimanakah mereka boleh berbuat dosa, dosa yang membawa kematian, sambil menutup mata terhadap pengorbanan Yesus? Jika kita benar-benar mengenal rahmat Tuhan Yesus, kita harus segera meninggalkan sifat berdosa kita dan mencapai kekudusan. Kita mesti menjadi anak-anak Tuhan Bapa yang telah menanggalkan dosa dan disucikan. Binatang, burung merpati, anjing dan harimau bahkan tahu membalas budi. Jadi bagaimana manusia boleh melupakan kasih dan rahmat Tuhan? Memang lumrah jika Anda mendapati kejahatan dalam hati Anda ketika sekedar melangkah dalam proses penyucian.
내게 아직도 Anda 이런 악이 mungkin berasa 있다니, kecewa dan 아직도 tawa 자식끼리 hati oleh 뭘까? sebab pemikiran 이런 badani 생각이 anda sendiri. 떠오르면 힘이 Aku 빠집니다. masih ada kejahatan 그러나 ini. 아버지의 사랑을 되새겨 Perjalananku 보십시오. masih jauh. 얼마나 큰 은혜와 사랑을 Pemikiran seperti ini 주셨는지 boleh melemahkan 하나하나 semangat 떠올려 anda. 보시기를 바랍니다. Namun begitu ingatlah kasih 아버지 Bapa. 하나님께서는 Renungkan 그때나 betapa 지금이나 besar kasih 자녀들이 dan 온전해 rahmat yang telah 있을 것을 diberikannya kepada 기대하시며 anda. 기다리고 계십니다. Tuhan Bapa, 신앙 가운데 dahulu 오래 dan sekarang, 참으시는 tetap 아버지를 menunggu dan 생각하면 mengharapkan anaknya menjadi 육신의 sempurna. 생각을 영의 Apabila kita 생각으로 mengingat kasih dan 바꿀 수 kesabaran 있습니다. Tuhan, kita akan dapat 나는 menukar pemikiran 아버지의 badani 은혜와 kita kepada 사랑으로 할 수 pemikiran 있다. rohani. 이렇게 Apabila 악이 kejahatan dalam diri 발견됨도 anda tersingkap, 아버지의 사랑이다. itu sebenarnya ialah 이런 rahmat dan 악이 kasih 있는 줄 Tuhan, supaya 몰랐으면 anda dapat 어떻게 mencabutnya. 좋은 천국에 갈 수 있겠는가? Jika anda tidak tahu 이건 bagaimana 나를 새 bahawa kejahatan 예루살렘으로 itu masih dalam 이끌시려는 hati anda, 아버지의 bagaimana 사랑의 mungkin anda 뜻이다. dapat memasuki syurga yang lebih baik 이렇게 dan Yerusalem 영으로 baru? 생각하면 악을 Jika anda 버릴 berfikir 힘도 secara 나세요. rohani seperti ini, anda 간절히 akan memperoleh 기도할 kekuatan 마음이 untuk 되고요. menyingkirkan 더욱 kejahatan. 신속히 Hati 성결을 anda 향해 akan menjadi 나아갈 siap 수가 untuk berdoa 있습니다. dengan sungguh-sungguh 그런데 dan anda 허무는 dapat melangkah 아담은 menuju 점점 더 penyucian dengan 육신의 lebih 생각을 cepat. 동원하여 Namun begitu Adam 말하고 berterusan 행해 bercakap dan bertindak 나갑니다. dan pemikiran 이는 badani. 아버지의 Hari ini 사랑을 kerana walaupun 많이 dia telah menerima 받았지만 kasih yang sangat besar daripada 평생을 Tuhan 체험하지 Bapa, 않았기 dia 때문에 tidak pernah 그 mengalami 사랑을 relativity dan 중심에서 oleh itu 느끼지 tidak dapat 못한 merasakan kasih 결과라 itu 했습니다. dengan segenap hatinya. 아버지 하나님께서는 이러한 Namun begitu 아담을 kita dapat melihat 변함없이 bahawa Tuhan 사랑으로 Bapa tetap 대하신 것을 볼 memperlakukan 수가 Adam dengan 있습니다. kasih. 본문 Dalam Kejadian 18절에 3 ayat 11, 아버지 Tuhan 하나님께서 berfirman 아담에게 kepada Adam, 누가 siapakah yang 너의 memberitahumu bahawa kamu 버섯을 bertelanjang? 내게 구하였느냐? Adakah kamu makan buah daripada 내가 pokok yang 너더러 telah 먹지 kularang 말라 kamu 명한 memakan 그 buahnya? 나무 실과를 내가 먹었느냐 물으셨습니다. Seperti yang telah saya 앞서 jelaskan, 말씀드린 대로 Tuhan 아버지 Bapa sebenarnya tahu 하나님께서는 segala yang dilakukan 아담이 oleh 행한 Adam. 모든 것을 Ketika Adam 알고 berkata, 계십니다. aku menjadi takut kerana aku dalam keadaan telanjang, jadi aku pun bersembunyi. Tuhan tahu bahawa itu kerana Adam telah makan daripada pokok itu. Oleh itu Tuhan sebenarnya boleh secara langsung bertanya Adam, adakah kamu telah makan daripada pokok yang aku larang kamu makan? Walaupun Tuhan Bapa tahu bahawa Adam telah berdosa, dia masih mahu mempercayainya. Tuhan tidak secara langsung bertanya Adam, adakah kamu telah makan daripada pokok yang aku larang? Sebaliknya Tuhan terlebih dahulu bertanya, siapakah yang memberitahumu bahawa kamu bertelanjang? Adakah Tuhan bertanya kerana Adam tidak tahu bahawa dirinya bertelanjang? Maksud Tuhan adalah bahawa siapa yang memberitahu kamu bahawa menjadi bertelanjang ialah perkara yang memalukan? Tuhan masih mempercayai Adam hingga ke akhirnya dan ingin memberi Adam peluang untuk menjelaskan keadaan dirinya. Bagaimanakah anda mendisiplinkan anak-anak anda? Jika mereka berkelakuan mencurigakan, adakah anda terus menghakimi atau menghukum mereka? Banyak orang cepat menilai dan menghukum anak-anak mereka. Suami menyalahkan isteri dan isteri pula menyalahkan suami. Kamu menyembunyikan sesuatu daripada ayah, bukan? Kamu buat lagi walaupun ibu dah larang? Apabila ibu bapa menuduh anak dengan cara sebegini, hati anak akan tertutup. Sekali lagi adalah tidak betul untuk menyoal, menilai atau menghukum dengan cara itu. Anda yang ibu bapa mungkin benar. Tapi jika ternyata salah, anak-anak akan hilang kepercayaan terhadap ibu bapa dan menjadi tertutup. Mereka juga kehilangan semangat untuk mengubah tingkah laku mereka kerana anak-anak berasa bahawa ibu bapa tidak mempercayai mereka. Menurut pakar psikologi kanak-kanak, apabila ibu bapa terlalu keras terhadap anak, anak-anak lebih berasa takut daripada berasa bersalah. Tambahan pula, tiada kira apa yang dilakukan oleh mereka, mereka akan hilang keyakinan diri dan menjadi putus asa. Dalam keadaan yang lebih teruk, hal ini boleh membawa kepada kemurungan pada zaman kanak-kanak. Oleh itu, apakah yang perlu anda lakukan? Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Bapa terhadap Adam. Sebelum marah anak-anak anda atas kesalahan mereka, berikan peluang kepada mereka untuk menjelaskan mengapa mereka berbuat demikian. Contohnya, anak lelaki kecil anda pulang ke rumah dan berkata, saya tak mahu main lagi dengan kawan sebelah rumah.
나 어제 옆집 친구랑 Biasanya 안부란 ibu bapa 말로 akan dengan 말했다고 serta-merta 합시다. berkata, jangan cakap 그러면 macam 부모들은 tu. 대부분 Kamu harus 반사적으로 bermain 그러면 baik-baik dengan 안 돼. kawan 친구랑 kamu. 사이좋게 놀아야 Seolah-olah 돼라고 mereka sedang 가르치듯이 memarahi 해야겠지요. anak. 이런 경우 Dalam 아이들은 hal 부모님이 ini, 옳고 sebenarnya anak 그름을 itu tidak mahu ibu 판단해주기 bapanya 원하는 menilai 것이 apa yang 아닙니다. betul atau salah. 아이도 Dia 무엇이 tahu apa yang 선이고 baik dan 아닌지 apa yang 압니다. jahat. 그럼에도 Sebab dia 친구의 berkata 길을 demikian 구원해 adalah kerana dia 진다 ingin 이유는 mendapatkan 부모님께 penghiburan daripada ibu 위로받고 싶기 bapanya. 때문이지요. Anak itu mahu ibu 친구와 bapanya memahami 다퉈서 perasaan 속상한 자기 kesedih atau 마음을 kecewa 부모님이 좀 selepas 알아줬으면 bertengkar 하는 dengan 것입니다. kawannya. 그런데 Namun 부모님이 begitu jika 무조건 ibu bapa 그러면 안 berterusan 된다 하고 menekankan prinsip dan 원칙만 berkata, 강조하니 kamu 아이 tidak boleh 마음이 cakap begitu, 풀리지를 않지요. hati anak itu 이럴 tidak akan 때 tenang. 부모님은 먼저 속상한 아이 Dalam 마음을 keadaan seperti 이해하고 ini, ibu bapa 달래줘야 perlu 합니다. memahami 부모님은 hatinya 따뜻한 위로가 dan 아이 menenangkan 마음을 편하게 perasaannya. 하고 스스로 문제를 해결할 힘도 갖게 해주지요. Penghiburan yang penuh kasih daripada ibu bapa akan menenangkan hati anak dan memberinya kekuatan untuk sendiri menyelesaikan masalahnya. Saya sentiasa berurusan dengan para hamba Tuhan, para pekerja gereja dan anggota gereja ini dengan kasih rohani. Tidak kira sebesar manapun kesalahan atau sebanyak manapun kesilapan yang dilakukan, saya tetap mempercayai mereka, berharap untuk mereka dan bersabar kerana saya mengasihi jiwa mereka. Apabila saya mendapat tahu seseorang telah melakukan dosa, saya pasti akan mendengar penjelasannya. Saya cuba memahami mengapa dia berfikir bahawa dia tidak dapat berbuat apa-apa pada tahap imannya. Kemudian saya bertaubat bagi pihaknya di hadapan Tuhan Bapa dan berdoa syafaat bagi pelanggarannya. Selain itu, saya tidak cepat menghukum hanya dengan mendengar daripada satu pihak, tetapi daripada kedua-dua pihak. Sebab saya bertanya kepada orang terlibat untuk mencari kebenaran, bukanlah untuk menentukan siapa yang benar atau salah dan kemudian menghukum mereka. Tujuannya adalah untuk membantu mereka benar-benar bertaubat di hadapan Tuhan dan diampunkan dosa mereka. Ada orang menderita kerana peristiwa masa lalu yang tidak diampunkan, lalu keluarga mereka turut menderita. Tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka berada dalam penderitaan itu. Apabila anak-anak menderita, amat penting untuk mencari tahu sebabnya. Adakah hal itu berpunca daripada ibu bapa atau kerana masalah mereka sendiri? Jika masalah berpunca daripada ibu bapa, saya akan memberi mereka petunjuk dan menasihati mereka untuk bertaubat. Jika berpunca daripada anak-anak, saya memberikan nasihat kepada mereka. Jika mereka benar-benar bertaubat, seluruh keluarga akan dilepaskan daripada penderitaan itu. Namun begitu ada situasi di mana mereka tidak benar-benar bertaubat walaupun telah dinasihati dan diberi panduan. Oleh itu mereka berterusan hidup dalam penderitaan. Saya berdoa dan menggalakkan mereka supaya menerima pengampunan bagi dosa mereka. Hanya dengan cara itu mereka dapat keluar daripada cubaan dan kesusahan akibat kesalahan mereka. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, apabila saya bertanya, mereka mula-mula memberikan alasan atau mereka menuding jari kepada orang lain. Banyak kali mereka memberikan jawapan yang salah kerana takut akan akibat buruk sekiranya kesalahan mereka terdedah. Inilah juga yang terjadi kepada Adam. Dia tidak memahami hati Tuhan Bapa. Sebaliknya, dia berasa takut dan akhirnya menyalahkan orang lain. Kita akan bersambung tentang hal ini dalam khutbah yang seterusnya. Saudara-saudara yang sekasih dalam Kristus, dan khutbah pada kali ini kita meneliti bagaimana Tuhan Bapa mencari Adam dan Hawa setelah mereka makan buah daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Bapa datang mencari Adam dan hati penuh belas kasihan dan ingin mendengar jawapan yang jujur daripada Adam. Pada mulanya Adam bersembunyi daripada Tuhan, perlahan menampakkan dirinya. Kemudian dia berkata bahawa dia berasa takut apabila mendengar suara Tuhan, lalu bersembunyi. Pasti hati Tuhan Bapa berasa sangat terluka apabila dia melihat Adam dan Hawa. Anak yang dahulu menyambut Tuhan dengan sukacita, kini bersembunyi dalam ketakutan. Tuhan Bapa ingin memberi Adam peluang, tetapi Adam tidak memahami hati Tuhan Bapa. Kebanyakan orang berbuat dosa juga menunjukkan sifat yang sama seperti Adam dan Hawa. Namun begitu, apa yang harus diingat oleh setiap orang Kristian ialah hati Bapa yang datang mencari Adam yang telah berdosa. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, Aku tahu rancangan-rancangan aku buat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, iaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk menyediakan kepada kamu masa depan dan harapan.
Sudah tentu Tuhan Bapa tahu Tuhan tidak berniat untuk mendatangkan malapetaka, sebaliknya untuk memberikan anda harapan dan masa depan. Dalam Yehezkiel 18 ayat 23 juga tertulis, adakah kamu menyangka bahwa aku suka melihat orang jahat mati? Firman Tuhan Raja, tidak, aku mahu dia bertaubat dan hidup. Saya berharap agar anda semua dapat merasakan kasih Tuhan Bapa yang begitu dalam dan berjalan dengan sempurna dalam cahaya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anda berani mencari wajah Tuhan dan hidup dalam rahmat sentiasa bersama dengan Bapa. 축원합니다.